Selepas Haji Ghazali yang berpindah jadi DO ke Sabak Berenam. Bukan koman-koman yang bercakap depan tuan-tuan ni. Jadi saya faham. Saudara-saudara, ahli parlimen tuan-tuan dan puan mengeluarkan kenyataan dia ni bukan naik presiden PAS, bukan timbalan presiden PAS. Saya pernah menjadi naib presiden PAS selama 6 tahun berturut-turut. Tuan-tuan nak tahu naib presiden ni dalam mana-mana parti, atas sekali presiden, nombor 2 timbalan presiden, nombor 3 naib presiden. Nombor 3 lah tuan-tuan. Nombor 3. Saya menjadi Pesuruhjaya PAS Selangor, orang nombor 1 PAS Selangor, 8 tahun berturut-turut. Jadi saya bercakap, di belakang saya 8 tahun Pesuruhjaya PAS, 6 tahun naik presiden PAS, 15 tahun ahli jawatan kuasa PAS pusat. Tentu ingat, tak ada nilai cakap saya ni. Ahli Parlimen Kuala Selangor dalam PAS, jawatannya hanya ahli jawatan kuasa biasa PAS pusat. Tapi dia boleh bercakap seolah-olah Mursyidul Am. Betul. Dia boleh cakap seolah-olah dia presiden. Presiden PAS pun tak boleh cakap macam dia cakap. Apa dia kata? PAS bersedia menerima kepada jawatan timbalan presiden nombor 2 dalam parti daripada kalangan yang bukan Islam. Ketua Dewan Ulama PAS Datuk Harun Taib menyanggahnya. Mursyidul Am PAS pun menyanggahnya. Mursyidul Am PAS boleh kata, saya boleh terima timbalan presiden daripada kalangan orang-orang Islam yang bukan Melayu tetapi Islam. Tetapi ahli parlimen Kuala Selangor kata PAS bersedia menerima jawatan timbalan presiden daripada mereka yang bukan Islam. Tuan-tuan, katakanlah ini berlaku 10 tahun daripada sekarang. Entah macam mana dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala mati presiden PAS. Bayang tuan-tuan, yang akan menjadi presiden PAS, tolong. Tadi saya mengikuti berita dalam TV3 sebelum saya datang kemari. Satu orang mengulas cadangan daripada ahli parlimen Kuala Selangor yang PAS bersedia menerima jawatan timbalan presiden daripada kalangan yang bukan Islam. Dia kata, dia sebut nama yang bakal dicalonkan ialah siapa tuan-tuan? Siapa? Ambika. Ambiam lah. Ambika. Itu yang saya petik daripada apa yang disebut tadi dalam warta berita pukul 8 tadi. Saudara-saudara, saudara bayang pasal apa ahli parlimen Kuala Selangor membuat kenyataan itu? Pasal nak memujuk DAP, nak mendapatkan undi daripada orang yang bukan Islam, terutamanya orang-orang Tionghoa, nak memujuk oleh ahli PKR, nak kauting dengan kepala ketapi. InsyaAllah. Yang kelima, apa ciri-ciri sifat-sifat parasit? Sifat-sifat parasit mereka dah cakap. Mereka dalam PAS, mereka dalam pimpinan PAS. Tapi bila mereka diminta untuk menamakan siapa bakal Perdana Menteri jika sekiranya Pakatan Rakyat menakluki Putrajaya, tuan-tuan tahu orang PAS, parasit ni, termasuk ahli parlimen Kuala Selangor ni, mencadangkan siapa tuan-tuan? Mencadangkan siapa? Dia mencadangkan kepala ketapi. Dia tak cadangkan Ustaz Hadi yang menjadi presiden PAS.
Dia tak cadangkan Mursyidul Am Datuk Ni Aziz Nikmat sebagai Mursyidul Am PAS. Saya yang mencadangkan. Parasit tak setuju dengan saya. Saya mencadangkan. Apa lebihnya kepala ketapi? Apa kurangnya Ustaz Hadi? Apa lebihnya kepala ketapi? Apa kurangnya Datuk Ni Aziz Nikmat? Cuba tuan-tuan letakkan dua orang ni. Apalah sebelah kiri. Sebelah kiri Ustaz Hadi, Presiden PAS. Sebelah kanan kepala ketapi. Ambil ukuran. Yang pertama ukuran akhlak. Bayang akhlak. Akhlak Ustaz Hadi. Saya pergi Senegal. Tuan-tuan tahu Senegal kat mana? Senegal. Di mana Senegal kat tuan-tuan? Afrika. Menuju Afrika. Ada seorang kacung darat dia kata. Afrika punya jauh. Saya pergi dengan Ustaz Hadi, 2 orang je. Saya dengan Ustaz Hadi 9 hari kita pergi. Negara namanya Senegal. Allah jauh tuan-tuan. Perjalanan 29 jam. Pergi Mekah 7 jam setengah. 29 jam. Tongking tu sampai pendek. Duduk terlalu lama. Pergilah tuan-tuan puan, naik kapal terbang. Saya duduk sebelah Ustaz Hadi. Naik aja, Ustaz Hadi keluarkan daripada beg dia Al-Quran. Baca Al-Quran. Lepas baca Al-Quran, ketepikan keluarkan komputer. Ustaz Hadi ni pandai komputer. Dia menghabiskan sebuah buku yang ditulis. Tulis. Letih-letih lengok-lengok, buka Quran lagi. Letih-letih lengok-lengok, buka lagi kitab-kitab sebagai rujukan-rujukan kepada buku yang ditulis. Dia panggil kita punya pramugara dan pramugari-pramugara. Bila waktu subuh, apa dia kata? Kejutkan saya dengan Dr. Hasan Ali sejam sebelum subuh. Dikejutkan sejam sebelum subuh. Tahajud dalam kapal terbang. Tuan-tuan cuba bayang. Ini Ustaz Hadi tahajud dalam kapal terbang. Kawan ni tahajud di mana dia? Ustaz Hadi tak pernah terpalit dalam mana-mana skandal. Tak pernah terpalit. Kawan ni, tuan-tuan tengok dalam blog-blog tuan-tuan, nama-nama rupa-rupa paras, orang-orang yang biasa dikaitkan dengan dia, perempuan-perempuan dalam dan luar negara. Cantik-cantik tuan-tuan, cantik-cantik. Saya nengok pun naik bulu roma tuan-tuan. Ada betul petik. Tuan-tuan pergi tengok. Saya boleh tunjukkan website yang mana. Kadang-kadang saya ngintai juga. Bila tak tahu apa nak buat kerja tu, saya ngintai. Ini tuan-tuan, bayang hal akhlak ni. Bayangkan tuan-tuan, Presiden PAS yang tak dicalonkan oleh parasit untuk menjadi Perdana Menteri. Dia boleh cakap ekonomik, conventional economic. Dia boleh cakap Islamic economics. Dia boleh cakap hal antarabangsa. Dia boleh cakap tentang United Nations. Dia boleh cakap. Agaknya yang kurang sikit bahasa Inggerisnya. Tapi perlu ke bahasa Inggeris untuk menjadi Perdana Menteri? Perdana Menteri China tahu tak bahasa Inggeris? Perdana Menteri Jepun tahu tak bahasa Inggeris? Tak tahu. Perdana Menteri Korea Selatan tahu tak bahasa Inggeris? Tak tahu. Tapi Korea Selatan gergasi ketiga keempat dunia. China gergasi kedua dunia. Jepun gergasi yang hampir menyai Amerika Syarikat. Agaknya bagi parasit-parasit ni, dia tak suka tengok orang pakai serban. Dia tak suka tengok orang pakai jubah. Dia tak suka orang berjanggut. Agaknya itulah agaknya. Jadi macam mana? Kamu dalam PAS, kamu dalam pimpinan PAS, tapi kamu menghina pimpinan kamu sendiri. Bila time kita memerlukan Perdana Menteri, kamu tak sebut nama dia, kamu tak cadang nama dia, kamu tak kemukakan nama dia, kamu tak kedepankan nama dia, tapi kamu kedepankan manusia dengan mempunyai 1001 persoalan. 1001 persoalan. Gerabak-gerabaknya bergerak penuh dengan persoalan-persoalan yang tidak berjawab. Antaranya kegagalan dia bersumpah laknat.
Tuan-tuan, dia kawan saya, tuan-tuan. Kawan saya. Satu universiti, satu kelas sebagai daripada subjek. 1 tahun. Dia 2-3 bulan lebih tua daripada saya. Itu saja. Satu perjuangan. Tapi beberapa perkara saya tidak bersekongkol dengan dia. Hal moral saya tak bersekongkol dengan dia. Dia terus buat kenyataan melindungi. Ada satu orang, tuan-tuan, berjumpa dengan bini orang di satu hotel pukul 3 pagi. Macam mana? Berjumpa dengan dia orang dalam bilik pukul 3 pagi. Dilaporkan dalam bilik. Saya tak percaya. Dalam bilik pukul 3 pagi. Macam mana? Dan parasit-parasit ini, tuan-tuan, boleh hidup bersekongkol dengan ketua ketapi, kepala ketapi ini dalam satu hal. Kepala ketapi minta digubah semula. Perundangan-perundangan dikaji semula. Undang-undang yang ada di Malaysia ini yang ada kaitannya dengan LGBT. Lesbian, gay, bisexual, transseksual. Artinya dia menggalakkan siapa nak bagi depan, bagi depan. Siapa nak bagi belakang, bagi belakang. Betul, tuan, serius. Bukan benda-benda yang saya timbul-timbulkan. Memang dia tak nak peraturan undang-undang begitu. Dia tak ada undang yang liberal. Akhirnya kalau ikut kepala ketapi ini, 10 tahun lagi tuan-tuan akan berjumpa macam yang berlaku di Eropah, macam berlaku di Amerika. Ada 7 atau 8 negeri dalam Amerika yang 50 negeri. Amerika ni ada 50 negeri. Macam Malaysia ada 13 negeri, Amerika ada 50 negeri. 7 atau 8 negeri itu sudah menghalalkan kahwin sesama jenis. Laki-laki kahwin dengan laki-laki. Ya qadiyal hajat, tuan-tuan dijemput untuk menghadiri satu perkahwinan di antara Husin bin Ahmad dengan Ridwan bin Arifin. Bayang tuan-tuan, yang itu saya boleh terima lagi, saya boleh terima. Ada ruang yang ni nak dolok. Tapi tuan-tuan depan, ya qadiyal hajat, tuan-tuan dijemput perkahwinan di antara Siti Aisyah binti Aminuddin dengan Nuraini binti Kasim. Ya Allah. Itu macam mana nak buat? Itu saya tak tahu, tuan-tuan. Itu saya tak tahu nak buat. Setakat yang saya kenal benda tu, saya tak tahu apa nak buat. Inilah yang berlaku. Kan kecamuk, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, untuk kita di Kuala Selangor ini, tuan-tuan, dalam pilihan umum yang ke-13 akan datang, tuan-tuan nak undi orang yang macam ni? Bagi tahu saya, adakah tuan-tuan nak undi orang yang macam ini? Tak kuat tidak, tuan-tuan. Saya nak belakang sana. Orang PAS banyak yang di belakang sana. Orang PAS di belakang sana. Tuan-tuan, tolong jawab. Adakah tuan-tuan nak memberi undi kepada calon-calon yang sedemikian dalam pilihan raya yang ke-13 akan datang? Jawab. Tidak. Ramai malam ni, tuan-tuan, boleh tahan ramai. Malam tadi 12,000, malam ni pun kurang 200 saja 12,000. Cuaca elok, tuan-tuan, cuaca. Elok cuaca kat sini. Alhamdulillah. Sifat yang ke-6. Yang ke-6. Banyaklah, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan siapa dalam PAS yang masukkan kumpulan ni. Saya rasa tuan-tuan dah nampak dah. Dah nampak ke belum? Tu orang PAS kata belum, tuan-tuan. Itu timbalan cawangan PAS kawasan Asam Jawa. Tuan-tuan dan puan mati sekalian. Yang ke-6, apa dia yang ke-6? Saudara, mereka seolah-olah menyokong pandangan kepala ketapi. Apa pandangan kepala ketapi? Kalau mereka menang Putrajaya, tuan-tuan dan puan, hal mengenai Islam, mereka akan datangkan satu agama baru dalam Islam di negeri Selangor ini dan di Malaysia. Apa nama negara baru, apa agama baru itu? Agama baru itu namanya religious pluralism. Pluralisme agama. Saya ada buku, tuan-tuan. Malam ni di Bukit Kapar,
Orang yang bertanggungjawab menghasilkan buku pluralisme agama itu namanya Syekh Ismail Mina. Malam ni sedang bersyarah di Bukit Kapar, yang saya akan ganti kat tempatnya sebentar nanti. Bila tamat saya akan sekitar dalam pukul 10.30 nanti. Masya Allah. Apa dia religious pluralisme? Pluralisme agama. Pluralisme agama yang dibawa di kepala ketapi ini dalam ucapan bulan Mac tahun 2010 di London School of Economics, dan dalam ucapan-ucapan yang lainnya, pluralisme agama ni menyamaratakan, menyamakan. Tak ada agama yang lebih hebat daripada agama yang lain. Tak ada agama yang lebih menonjol daripada agama yang lain. Tak ada agama yang lebih agung daripada agama yang lain. Semua agama adalah sama belaka. Islam sama dengan agama, sama ada agama samawi, sama ada agama bikinan manusia. Islam sama dengan Hinduism, Islam sama dengan Taoism, agama-agama bikinan manusia. Tuan bayangkan. Maka tercalarlah hadis yang menyebutkan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, Islam itu sangat tinggi. Tidak ada satu pun yang boleh mengatasi ketinggian Islam. Bayang tuan-tuan. Dan mereka yang mengatakan kepala ketapi mengatakan di bawah religious pluralism ini semua orang boleh masuk syurga. Semua. Peminum arak boleh masuk syurga, pejudi boleh masuk syurga, tukang urut boleh masuk syurga, urut kaki boleh masuk syurga, urut betis boleh masuk syurga, urut peha boleh masuk syurga, urut atas peha sikit boleh masuk syurga. Betul tuan-tuan. Tuan-tuan baca buku tu. Buku tu tebal tuan-tuan. Ada dekat dalam kereta saya. Sekarang ada dalam kereta saya. Bayar. Orang yang ditangkap basah ada boleh masuk syurga. Bukan itu saja. Orang yang boleh masuk pintu depan, masuk pintu belakang, keluar pintu depan, masuk pintu belakang pun boleh masuk syurga. Mana boleh tuan-tuan. Pahaman ini hebat di barat. Kalau di timur ni, terutama di Indonesia, antara yang memegang pahaman ini, tuan-tuan ingat tak, satu presiden di Indonesia, dia tu tak nampak, dia buta, dia selalu dipimpin aja. Nama dia Gus Dur. Itulah orang dia. Antara orang pemikir-pemikirnya namanya Nurkhalis Majid. Fikiran inilah yang masuk dalam kepala ketapi. Siapa yang ambil fikiran itu? Kebanyakannya orang-orang parasit tidak pernah menyanggah fikiran itu. Jatuh. Bayang tuan-tuan kacau bilaunya kalau tuan-tuan memilih Pakatan Rakyat dalam mana PAS, DAP dan PKR. Apa lagi cabaran tuan-tuan? Saya nak tegangkan tuan-tuan, habis tentang parasit. Sekarang tentang DAP. DAP tak mau langsung Melayu ni, tak mau langsung tentang Islam ni, tak mau langsung tentang artikel 153 ni. Jelas. Dia punya tajuk dia, kalau dia memerintah dapat terjaya nak melahirkan masyarakat Malaysia. Allah tuan-tuan. Tak ada lagi dah Malaysia, konsep dia. Tak ada lagi dah keistimewaan orang Melayu. Tak ada lagi dah peribumi tak ada lagi dah, peribumi tak ada. Di kalangan pengkaji-pengkaji yang saya baca tulisan-tulisan mereka mengenai cadangan-cadangan yang sedemikian, bila mereka berkuasa pergi ke Putrajaya, tuan-tuan, tak ada lagi dah. Anak-anak kita tak ada lagi dah. Orang Melayu, usahawan-usahawan Melayu tidak ada keistimewaan dah. Peluang-peluang perniagaan sudah tertutup bagi mereka. Atas nama mereka akan melahirkan satu masyarakat. Bila mereka datang ke Putrajaya, seluruh masyarakat mengamalkan satu sistem. Saya sokong sistem ni, tapi masanya belum lagi. Namanya meritokrasi. Tuan tahu meritokrasi? Meritokrasi ni artinya kamu boleh pegang jawatan, kamu boleh dapat tender, kamu boleh dapat keistimewaan, kamu boleh dapat kerja, kamu boleh dapat job, kamu boleh dapat layanan istimewa kalau kamu memperoleh kelayakannya.
kelayakan paper qualificationnya, kelayakan yang menyebabkan kamu boleh diiktiraf sebagai mereka-mereka yang benar-benar layak. Memang bagus. Mari